Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati semua penonton yang bersama dengan kita di program sesi webinar Jom Masuk IPT 2021 yang dijalankan secara virtual fasa 2 dan kami mengambil peluang mengucapkan terima kasih kepada pihak Urussetia, bahagian kemasukan pelajar IPTA UPU dan juga UM. Okay, alhamdulillah, selamat datang ke Universiti Malaysia Kelantan. Okay, saya tidak keseorangan pagi ini, bersama saya sahabat-sahabat dari UMK. Jadi suka saya meraihkanlah yang akan bersama saya juga adalah Dr. Wan Abdul Aziz Wan Daud, Ketua Jabatan Pengajian Bahasa. Apa khabar, Doktor? Okey, juga kita ada Dr. TS Dr. Hadrami Abdul Ghani, Penyelaras Program Sarjana Muda Teknologi Maklumat. Okey, Doktor, tak berapa nampak tu, kena ni tengah sikit. Okey, dan bersama juga dengan kita Dr. Siti Afika Zainuddin, Pensyarakanan Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan UMK. Okey, jadi alhamdulillah kita meraihkan semua penonton-penonton kita yang mungkin terdiri dari ibu bapa, guru-guru sekolah, terutama pelajar-pelajar lah yang sedang mengambil beberapa hari yang penting ini untuk menentukan apa program yang mereka akan pilih ataupun kemas kini di UPU online. Okey, jadi sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut tentang program apa yang kita tawarkan di UMK dan apa keistimewaan untuk untuk menyertai UMK bagi adik-adik nanti, kita ikuti dululah tayangan video korporat UMK 2021. Okey, sekejap ya. Okey, nampaknya kita macam ada sedikit isu-isu teknikal lah untuk kita paparkan video. Okey, kita teruskanlah dengan program kita. Untuk kita berbincang dengan lebih lanjut, kita lihat dululah slide tentang program-program UMK. Okey, sekejap ya, kita boleh share. Okey, kita boleh lihat Okey, boleh lihat kita punya slide. Okey, insya-Allah so kita berkenalanlah dengan UMK. Seperti yang selalu disebut-sebut Universiti Malaysia Kelantan ini uniknya berada di negeri Kelantan. Boleh nampak ke slide? Okey, boleh. Kita harap soundnya jelas Jadi Universiti Malaysia Kelantan ini telah ditubuhkan hampir 15 tahun bermula 2006 dan teras kepada penubuhan UMK ini adalah 3 bidang ilmu yang utama yang menjadi asas kepada percambahan program-program yang ditawarkan sehingga hari ini, iaitu kita berteraskan kepada keusahawanan dan perniagaan, teknologi kreatif dan warisan, juga sains sumber asli. Sebab kita tahu 3 bidang ilmu ini adalah menjadi satu tunggak kepada pembangunan negeri Kelantan khususnya dan juga pertumbuhan ekonomi.
Okey, jadi Universiti Malaysia Kelantan adalah sebuah universiti awam yang berteraskan kepada pendidikan keusahawanan, di mana semua pelajar-pelajar yang menyertai universiti kita akan mendapat ilmu-ilmu keusahawanan ini, tidak kira program mana yang mereka ikuti. Dan suka kita berkongsi sehingga hari ini UMK berjaya mengeluarkan graduan yang memenuhi pasaran yang berjaya memenuhi menceburi bidang-bidang pekerjaan dalam meningkatkan ekonomi khususnya negeri Kelantan dan juga Malaysia lah secara amnya. Dan kita telah mencapai 1% yang melebihi daripada yang kita sasarkan, iaitu 90.6%. Okey, begitu juga sebagai sebuah universiti keusahawanan, kita memang menjadikan fokus utama untuk melahirkan graduan yang mampu untuk mencipta pekerjaan melalui keusahawanan. Dan sehingga 2020 kita telah mencapai satu bilangan yang melebihi daripada sasaran kita, iaitu bilangan graduan yang mampu untuk bekerja dalam satu kita kata inovasi yang berasaskan keusahawanan. Okey, jadi untuk pengetahuan semua, khususnya adik-adik yang sedang membuat pemilihan universiti, kita ada 3 kampus. Kampus utama kita di Bachok. Kita ada satu kampus yang menjadi tonggak juga di bandar, itu di kampus Kota Pagala Cepa, dan kita ada satu kampus di Jeli yang memang kita kata pemandangannya sangat cantik dikelilingi oleh gunung dan sebagainya. Okey, jadi kalau kita melihat kepada kampus kita yang berada di Pagala Cepa, kita panggil sebagai kampus kota, ada 3 fakulti yang diletakkan yang berada di kampus kota, iaitu Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan, Fakulti Perubatan Veterina, Fakulti Hospitality Pelancongan dan Kesejahteraan. Juga kita ada satu jabatan yang special di kampus kota, iaitu Jabatan Sains Data yang akan diterangkan dengan lebih lanjut oleh sahabat saya nanti, Dr. Hadrami. Okey, untuk kampus utama di Bachok, kita ada 3 fakulti, Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan, Fakulti Seni Bina dan Akistik, dan Fakulti Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah. Okey, manakala kampus di Jeli, kita mempunyai fakulti-fakulti yang berasaskan sains, sumber asli di sana yang terdiri daripada Fakulti Industri Asas Tani, Fakulti Sains Bumi dan Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi. Okey, bercakap tentang program yang mungkin adik-adik tengah mengintai-intai, apa program yang nak dipilih berdasarkan kepada kelayakan dan juga minat adik-adik. Okey, kalau di Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan, kita ada 7 program yang ditawarkan, ia termasuk Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan Perdagangan, Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan Logistik dan Perniagaan Pengedaran, Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan Perujitan, Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan, Perbankan dan Keuangan Islam, Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan dengan Kepujian, dan Sarjana Muda Sains, Kepujian, Statistik dan Sarjana Muda Keusahawanan Logistik dan Perniagaan Pengedaran. Di mana ini adalah kita kata double degree program kerjasama dengan UiTM. Jadi pelajar-pelajar yang masuk program ini akan berpeluang untuk menghabiskan 2 tahun di hujungnya di UiTM. Dan yang ketujuh adalah satu program baru yang istimewa, iaitu Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang akan diterangkan dengan lebih lanjut oleh sahabat saya, Dr. Afiqah sebentar lagi. Okey, so ini adalah beberapa kita lihat perniagaan keusahawanan yang diceburi oleh pelajar-pelajar FKP. Okey, kita pergi kepada fakulti seterusnya, Fakulti Hospitality dan Pelancongan dan Kesejahteraan. Di sini kita menawarkan 3 program utama, iaitu Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan Pelancongan,
ijazah sarjana muda keusahawanan hospitality, ijazah sarjana muda keusahawanan kesejahteraan. Okay. Dan di sini kita ada beberapa view tentang aktiviti yang pelajar-pelajar ceburi di lapangan dan juga di universiti untuk mempraktiskan ilmu-ilmu yang dipelajari. Okey. Kemudian kita lihat fakulti seterusnya adalah fakulti perubatan veterina, dan kita adalah satu daripada dua universiti yang menawarkan program veterina, dan doktor perubatan veterina ini terletak di kampus Pengkalan Jepah. Jadi bagi adik-adik yang mencintai haiwan, dan orang kata apa, you save the animal, you save the world kan. Ini adalah bidang yang boleh diceburi. Okey, seterusnya kita lihat Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. Kita ada dua program yang ditawarkan, dan bagi program ini kita punya banyak perkhususan elektif yang adik-adik boleh pilih mengikut minat dan kecenderungan masing-masing. Ini program ini adalah sarjana muda teknologi kreatif dengan kepujian yang mempunyai pengkhususan reka bentuk komunikasi visual, reka bentuk perindustrian, pengajian skrin, tekstil fashion, multimedia, seni halus dan juga animasi. Bagi program kedua, ijazah sarjana muda pengajian warisan, terutama Kelantan ni kita kaya dengan budaya warisan, kita ada elektif khususan kepada konservasi warisan, kesusasteraan warisan, seni persembahan dan warisan budaya. Okey, seterusnya program yang ditawarkan di Fakulti Seni Bina dan Akistik, FSC, terdiri daripada 3 program. Sarjana Muda Sains Seni Bina dengan kepujian, Sarjana Muda Seni Bina Dalaman dengan kepujian, Sarjana Muda Seni Bina Landscape. Dan suka kita sebut di sini program yang ditawarkan di Fakulti Seni Bina dan Akistik UMK ini memang telah melahirkan graduan yang bukan sahaja berpengetahuan dan berkemahiran dalam secara teknikal dalam bidang seni bina, tetapi juga telah diiktiraf oleh Lembaga Arkitek Malaysia. Insan FBI. Okey, kita ada 2 program yang ditawarkan di sini.
Okay, boleh saya sambung? Okey, kita ada masalah teknikal sikit. Okey, jadi kita serahkanlah kepada siapa, Dr. Wan ya? Dr. Wan dulu. Ya. Okey, kita serahkan kepada Dr. Wan. Okay, Prof. Slide saya share ke? Prof share ni Dr. share lah sebab kita ada internet problem sikit di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Dr. Siti Zaitun, Dekan Prasiswazah Universiti Malaysia Kelantan. InsyaAllah saya Wan Abdul Aziz bin Wan Daud selaku Ketua Jabatan Pengajian Bahasa merangkap menaras program bagi program akademik baru yang akan ditawarkan di Fakulti Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insan Universiti Malaysia Kelantan, iaitu Sarjana Muda Bahasa Arab dengan Keusahawanan Kepujian, kod UPU adalah UL 622401. Ia merupakan satu program sarjana, program akademik kedua yang ditawarkan di Fakulti Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insan Universiti Malaysia Kelantan. Di dalam konteks program akademik baru Sarjana Muda Bahasa Arab dengan Keusahawanan ini, kita menawarkan dalam bentuk dua mod pengajian, iaitu mod kerja khusus dan juga mod industri, yang mana dari segi struktur program dia, tujuan dan purpose utama program ini ditawarkan, iaitu kita ingin melahirkan graduan Bahasa Arab yang bermindakan keusahawanan. Okay. Oleh kerana teras Universiti Malaysia Kelantan, teras utama Universiti Malaysia Kelantan adalah keusahawanan. Jadi penglibatan ataupun future ready curriculum, kurikulum tersedia masa hadapan yang diperkenalkan oleh JPT, Jabatan Pengajian Tinggi, itu kita menyambut baik dengan melaksanakan fluid dan organik kurikulum structure, iaitu menggabungkan interdisiplin di antara program bidang bahasa Arab dengan keusahawanan. Iaitu program ini berbentuk major minor. Major dia adalah bahasa Arab dan minor dia adalah bidang keusahawanan, yang kerjasamanya di antara Fakulti Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insan dengan minor program adalah bidang keusahawanan dengan kerjasama Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan FKP yang bertempat di kampus Pengkalan Cepa Universiti Malaysia Kelantan. Okey. Dalam membangunkan program ini seperti saya sebut tadi, iaitu kita ingin melahirkan graduan bahasa Arab bermindakan keusahawanan, iaitu Arabic Entrepreneurship, Arabic Proneo ataupun usahawan bahasa Arab itu sendiri, dan ia merupakan satu-satunya program yang ditawarkan dalam bentuk mod industri. Iaitu program ini ditawarkan dalam bentuk 3U1I, 3 tahun di universiti dan 1 tahun di industri, yang digariskan, diterapkan pembelajaran berteraskan kerja ataupun work based learning selama 1 tahun 12 bulan melengkapi 28 jam kredit. Pelajar perlu belajar secara praktikal, secara industri dalam bentuk work WBL di industri selama 1 tahun iaitu 12 bulan. Berkaitan dengan pembangunan program ini, penglibatan industri-industri prospek kerjaya yang berkaitan dengan bidang bahasa Arab ini diambil kira daripada awal penubuhan dan pembangunan program ini, melalui kerjasama yang dibangunkan dengan rakan-rakan industri dalam bidang terjemahan, dalam bidang penyiaran, penerbitan, pelancongan, pendidikan dan sebagainya. Mereka terlibat secara langsung bukan sahaja sebagai penasihat pada program ini, bahkan dengan melalui pembangunan struktur-struktur kurikulum, silibus pengajian yang dilantik pakar-pakar khas daripada industri untuk melihat kandungan kurikulum yang diajar bukan sahaja dalam bidang bahasa Arab, bahkan dalam keperluan semasa dengan industri, bukan sahaja dalam konsep pengajaran dan pembelajaran,
tetapi dalam konteks pentaksiran, dalam konteks penambahbaikan kurikulum yang berlangsung. Okay, jadi dalam program Sarjana Muda Bahasa Arab dengan Keusahawanan ini kita menawarkan dalam bentuk dua mod, iaitu satu mod kerja khusus dan satu lagi mod industri. Okay, apa yang menariknya program ini iaitu yang pertama, dia memenuhi kehendak industri semasa. Seperti yang saya sebutkan tadi, penglibatan industri secara langsung dalam bidang, kalau kita tengok dalam bidang bahasa Arab ini, skopnya adalah luas. Jadi kita ingin lahirkan graduan bahasa Arab bermindakan keusahawanan ini memenuhi kehendak industri. Dia boleh bukan sahaja dia merupakan job seeker, tetapi dia graduan nanti merupakan satu job creator dan berteraskan dengan CJ profesional tambahan. Kerana bila kita bekerjasama dengan industri, kerana di peringkat industri sebagai contoh di kerjasama kita dengan Institut Terjemahan Buku Malaysia, mereka mempunyai CJ mengiktiraf satu persijilan sebagai penterjemah profesional. Jadi kerjasama ini memudahkan. Kerjasama ini bukan sahaja ITBM memberi input dan output memantau kandungan kursus yang dibangunkan, bahkan bersama-sama dengan kita mengeluarkan satu CJ profesional tambahan bagi graduan bidang bahasa Arab untuk menjadi profesional tambahan. Di samping itu saja, bukan saja CJ profesional dalam bidang penterjemahan, bahkan dalam bidang-bidang penyiaran, pelancongan dan sebagainya. Jadi program ini juga merupakan satu pertamanya program yang menawarkan 1 tahun di industri. Jadi pelajar belajar 3 tahun di universiti dan tahun terakhir, tahun keempat, bermula daripada semester 1 sehingga ke semester 2, selama 12 bulan pelajar akan berada di industri dan akan melengkapi 4 kursus yang ditawarkan berbentuk pembelajaran berasaskan kerja, iaitu 4 kursus work-based learning menyamai 28 jam kredit kursus secara praktikal di industri. Dan kursus-kursus yang dibangunkan dalam program ini bertepatan dengan apa yang kita sebut kursus yang praktikal, iaitu program yang fluid dan organic curriculum structure, iaitu melalui proses pengajaran dan pembelajaran kursus-kursus dalam bidang bahasa ini lebih kepada praktikal berbanding kepada teori dan konvensional. Itu yang kita terapkan dan fokus utama program pengajian kita adalah untuk melahirkan usahawan bahasa Arab ataupun graduan bahasa Arab yang bermindakan keusahawanan yang profesional dan unggul. Okay, ini adalah struktur kurikulum yang kita bangunkan, iaitu ia berbentuk interdisiplin di antara bahasa Arab itu sendiri, core business kita, komunikasi, dan yang ketiga minor program kita adalah keusahawanan. Sebanyak 30% daripada jumlah jam kredit yang ditawarkan dalam bidang pengajian ini adalah menjurus kepada bidang keusahawanan. Kita bukan sahaja menekankan kepada ilmu bahasa Arab itu dengan tersendiri, bahkan penekanan kepada ilmu bahasa Arab kepada keusahawanan. Sebagai contoh, kita menawarkan kursus-kursus yang berbentuk secara communicative business entrepreneurship in Arabic. Kita akan ajar bagaimana untuk jadi technopreneur for Arabic language. Dan bukan itu saja, ada beberapa kursus seperti data raya for Arabic language. Kerana kita melihat kepada keperluan era revolusi 4.0 ini, keperluan kepada data raya itu sendiri. Jadi dalam data raya, bidang prospek kerjaya berkaitan dengan menganalisis data, membaca data, membentangkan data penting dalam bidang bahasa Arab, dan di situ kita memperkenalkan khusus data raya di samping penggunaan teknologi maklumat dalam bidang bahasa Arab. Dan program yang kita tawarkan ini berbentuk fleksibel dan bukan konvensional. Sebanyak lebih hampir 50% daripada kursus-kursus yang ditawarkan dari segi penilaian, asesmen, pentaksirannya berbentuk secara practical based berbanding kepada theory based. Okay. Dari segi perkongsian industri seperti mana yang saya sebut, kita melihat kepada high impact educational practices, penglibatan industri secara langsung melalui program atau kursus yang ditawarkan secara first year seminar. Dalam first year seminar ini, kita akan memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar tentang bidang prospek kerjaya penglibatan industri, yang mana kita akan menjemput rakan-rakan industri partner yang terlibat dalam program ini untuk memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar tentang bidang kerjaya dan prospek yang berkaitan dalam pembelajaran dan apakah yang mereka akan lakukan. Dan bukan itu saja, selama setahun di industri, mereka akan dilatih dan akan diajar oleh pelatih di industri yang akan dilantik oleh pihak universiti nanti. Okey, ini adalah program kita bertemakan melahirkan modal insan bercirikan
berketerampilan dalam bahasa Arab bercirikan keusahawanan. Kita ingin lahirkan graduan bahasa Arab yang bermindakan, yang bercirikan keusahawanan selari dengan universiti adalah Universiti UMK merupakan universiti keusahawanan. Okay. Untuk kod UPU program ini, nama manja bagi program ini adalah AWE. Kalau Kelantan dia panggil AWE, Arabic with Entrepreneurship. Bahasa Arab dengan keusahawanan, kod UPU UL 6224001, Bachelor of Arabic Language with Entrepreneurship. Bagi syarat kemasukan bagi program ini. Okay, syarat kemasukan bagi lepasan diploma, STPM dan STAM dan setaraf dengannya, untuk lulus STPM dengan PNGK 2.0 ataupun STAM dengan pangkat jayyid dan grade B ataupun PNGK 3 NGMP 3 dalam bidang bahasa Arab dan grade C 2.0 dalam mana-mana dua mata pelajaran, ataupun dalam bagi lepasan pelajar lepasan STAM hanya jayyid jiddan dalam nahwu dan saraf. Bagi lepasan STPM dan STAM. Manakala bagi pelajar lulusan matrikulasi dengan PNGK 2.75, serendah 2.75 dan kredit dalam bahasa Arab di peringkat SPM ataupun STAM ataupun di peringkat STPM, dan bagi mana-mana pelajar yang berkelulusan diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh MQA ataupun diluluskan oleh mana-mana universiti dengan PNGK 2.75 dan kredit dalam mana-mana mata pelajaran bahasa Arab. So mudah itu saja, dan untuk syarat muat adalah seperti syarat universiti adalah tahap 2 ataupun band 2 dalam muat. Okay, dalam prospek kerjaya bidang dalam program sarjana muda bahasa Arab ini, kita melihat prospek kerjaya yang lebih skop dan lebih luas. Yang pertama dalam bidang penyiaran. Kita melihat oleh kerana program ini juga bekerjasama dengan beberapa agensi penyiaran utama di negara kita dan juga agensi penyiaran secara international dalam pembangunan kurikulum, kursus dan sebagainya. Skop penyiaran dalam bidang kewartawanan, jurnalis, editor, penyalin, copywriter dan sebagainya, di samping dalam bidang penerbitan sebagai translator, penyunting, penterjemah, kejurubahasaan, itu merupakan satu kerjaya yang besar dan satu peluang untuk membangunkan ataupun melaksanakan dalam bentuk keusahawanan, orang kata sebagai job creator dalam bidang bahasa Arab memindahkan keusahawanan ini, selain daripada bidang pelancongan yang mana kita juga mempunyai kerjasama dalam industri dalam orang kata agensi-agensi yang berkaitan dengan pelancongan dan persijilan sebagai tourist guide dan sebagainya, di samping prospek kerjaya utama merupakan dalam bidang pendidikan di peringkat sekolah rendah sehinggalah ke peringkat sekolah tinggi pengajian sehingga ke peringkat pengajian tinggi. Okey, dalam seperti mana saya sebut dari segi struktur program ini, 3 tahun di universiti dan 1 tahun di industri. Kalau kita lihat pada tahun 4 kursus yang ditawarkan ini secara langsung, secara total 100% pelaksanaannya berada di industri berasaskan work based learning. Pembelajaran berasaskan kerja, iaitu sebanyak 4 kursus yang ditawarkan bersamaan dengan 28 jam kredit. Pelajar perlu melengkapi 28 jam kredit pembelajaran berasaskan kerja seperti bahasa Arab untuk pengurusan, terjemahan huruf dan kejubahasaan, jurnalisme bahasa Arab dan sistem aplikasi teknologi dalam bidang bahasa Arab, kerana ilmu-ilmu secara teori kursus-kursus yang berkaitan dengan bayanul dhahmah seperti contoh data raya, komunikasi tekno-korporat, kebanyakannya kursus-kursus dalam minor keusahawanan ini juga kita akan diajar secara bahasa pengantar utamanya adalah akan menjadi bahasa Arab. Okey. Jadi saya rasa Prof, itu saja daripada saya berkaitan dengan penawaran program sarjana muda bahasa Arab, yang mana program ini akan mula ditawarkan pada semester September ataupun semester Oktober, sesi pengambilan 20, 21, 22 sebagai anak sulung bagi program sarjana muda bahasa Arab dengan keusahawanan di Fakulti Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insan. Jadi saya mengalu-alukan semua adik-adik yang sedang atau pencinta bahasa Arab di luar sana, lepasan STPM, lepasan STAM, lepasan diploma dan sebagainya, yang ingin melihat satu keunikan bidang pengajian dalam bidang bahasa Arab yang ini pertama di Malaysia yang menawarkan dalam book industri, yang
juga pertama di Malaysia yang menawarkan program pengajian bahasa Arab, majornya bahasa Arab, minornya keusahawanan. Program major minor, dan kita ingin melahirkan graduan bahasa Arab yang saya sebut tadi, bercirikan dan bermindakan keusahawanan. Saya rasa itu saja Prof daripada saya. Terima kasih dan saya kembalikan kepada yang berbahagia Profesor Dr. Siti Zaitun selaku moderator kita pada hari ini. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Wan. Okey, kita dah dengar tentang AWARE, Arabic Communication with Entrepreneurship yang akan ditawarkan dan dibuka sekarang untuk dipilih oleh adik-adik. Okey, seterusnya kita jemput TS Dr. Hadrami untuk memberi adik-adik lah penerangan tentang satu program baru lagi di UMK, iaitu Sarjana Muda IT dengan Kepujian. Okey, kita persilakan Doktor. Okay, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pertama sekali saya ucapkan selamat datanglah kepada semua adik-adik dan para pendengar. Mungkin ada mak ayah juga di sini yang mendengar sesi perkongsian kita mengenai program baru. Jadi saya Hadrami Abdul Ghani insya-Allah akan berkongsi salah satu program yang terbarulah di UMK, iaitu program Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat. Saya harap boleh nampak saya punya perkongsian ni insya-Allah. Boleh Slide boleh nampak insya-Allah. Boleh. Okey, terima kasih. Okey, jadi program Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat ini yang kita tawarkan ini adalah antara program yang terbarulah di UMK, dan program yang kita tawarkan ini sekarang ni diuruskan oleh Jabatan Sains Data dan saya sebagai penyelaras program inilah. Okey, jadi insya-Allah kita mula berawal secara ringkas. Okey, antara saya perkenalkan dulu jabatan kita, Jabatan Sains Data ini. Secara ringkasnya, Jabatan Sains Data ini mempunyai misi untuk melakukan kerjasama dengan industri yang strategik dalam bidang sains data serta bidang-bidang yang berkaitan lah. Ini sangat penting kerana kita nak memastikan supaya kurikulum pengajian yang kita tawarkan kepada para pelajar ini kurikulum yang terkini dan relevan lah. Sebab kita tahu para pelajar suatu masa nanti dia akan keluar dari universiti dan dia akan masuk ke dalam industri, dan kita nak pastikan supaya apa yang mereka belajar di universiti ini sesuai lah, up to date dan sentiasa berkait dan relevan dengan industri lah. Dan sebagai antara pusat ataupun jabatan yang pertama antara yang terawal lah yang memperkenalkan kurikulum ini, program Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat ini, jadi kita mengharapkan supaya kita dapat menjadi model yang baik lah kepada semua sekali di peringkat kebangsaan, khususnya dalam kita nak menyampaikan program Ijazah Sarjana Muda dalam bidang teknologi maklumat ni. Kita menawarkan ini, sebelum saya perkenalkan tentang tawaran kita ada dua aliran insya-Allah. Ini secara ringkaslah siapakah yang bakal mengajar adik-adik semua dalam jabatan kita. Pengarah kita ialah Profesor Madya Dr. Nuraini, dan kita juga ada pensyarah kanan yang juga merangkap sebagai pengarah daripada IB, Dr. Muhammad Akmal, dan Prof Siti juga merupakan salah seorang daripada pakar kita lah yang akan mengajar adik-adik semua, dan saya juga salah seorang daripadanya. Kita ada Dr. Inizrin, Dr. Hasya, Cik Khairuliza, dan barisan takbir kita lah. Alhamdulillah. Okey, secara ringkas kita rasanya mungkin sebahagian daripada kita adik-adik dan mungkin para pendengar yang lain sudah tahu sains data ni suatu bidang yang sangat terkenal lah sekarang ini dan mendapat permintaan yang begitu tinggi lah. Kalau kita nak tengok dalam satu laporan yang diberikan di sini oleh World Economic Forum pada 2020 menyatakan bahawa ada 3 kerjaya yang paling tinggi permintaan sekarang ini, dan antaranya ialah yang dapat kita lihat sinilah, data analyst and scientist, AI and machine learning expertise, big data specialist, dan kesemua ketiga-tiga kerjaya yang paling tinggi permintaan ini kesemuanya sangat berkait dengan bidang pengajian yang kita tawarkan, program pengajian yang kita tawarkan ini yang mempunyai 2 aliran lah, iaitu aliran kepintaran buatan ataupun AI dan juga aliran sains data. Ini juga satu lagi buktilah yang menunjukkan betapa pentingnya sains data ni kan.
Antaranya ada laporan yang mengatakan bahawa 7% daripada pendapatan negara kita ni datang daripada produk digital lah. Dan produk digital ni merupakan salah satu daripada produk-produk yang dapat kita lahirkan dengan bidang sains data ni lah. Dan dijangkakan lebih kurang 133 juta kerjaya yang akan ditawarkan yang berkaitan dengan AI, robotik, otomasi dan sebagainya lah pada tahun 2022. Dan disebutkan di sini ada 15 kali ganda pertumbuhan kerjaya yang akan berlaku lah yang berkaitan dengan saintis data. Jadi sebagaimana saya sebutkan tadi, kita ada dua aliran pengajian bagi adik-adik yang mengambil pengajian ini, insya-Allah program ini kita ada dua aliran. Yang pertama yang berkaitan dengan kepintaran buatan, yang kedua sains data. Jadi kita nak berkenalan lah secara ringkas kan. Sebenarnya bidang ini tidak begitu asing, sangat penting kan bagi kita semua. Jadi saya perkenalkan secara ringkas kepada semua lah. Yang pertama, aliran pertama berkaitan dengan kepintaran buatan. Kepintaran buatan ni sebenarnya berkaitan dengan macam mana kita nak melatih komputer, mesin-mesin ni untuk melakukan kemahiran-kemahiran yang dulunya hanya dikuasai oleh manusia. Contohnya kemahiran manusia ini dia boleh memahami gambar, dia boleh memahami bahasa, kan? Dia boleh bercakap. Jadi kita nak lahirkan, nak membina, nak membangunkan komputer, mesin-mesin dan handphone, telefon-telefon yang mampu untuk melakukan kerja-kerja sedemikian yang tentunya dapat memudahkan kerja kita sebagai manusia jugalah. Kan ini antara bidangnya banyak. Saya sebutkan sebahagian tadi lah, ada natural language processing, macam mana kita nak ajar komputer ni, mesin-mesin ni memahami bahasa-bahasa, machine learning, ada speech, ada AI dan sebagainya lah. Ini secara ringkas mengenai kepintaran buatan. Ini secara praktikal, contoh projek, macam-macam projek kita dapat lihat kalau adik-adik rajin di Google dan tengok kat YouTube pun macam-macam. Ini antara contohnya ialah contoh macam mana kita menggunakan glove untuk menterjemah bahasa-bahasa sign language ini kan, bahasa-bahasa isyarat ni kepada ucapan. Ini juga contohnya bagaimana wheelchair ni boleh digerakkan oleh orang yang handicap, yang tak mampu berjalan ni dengan menggunakan isyarat daripada otaknya sahaja. Boleh menggerakkan wheelchair itu. Ini pula mengenai sains data. Sains data ini adalah bidang yang multidisciplinary lah, yang melibatkan banyak bidang. Bagaimana untuk memahami data dan macam mana untuk mendapatkan manfaat daripada data itu, macam mana nak buat analisa jangkaan, predictive analysis terhadap data itu, macam mana buat keputusan dalam macam-macam bidang. Sekarang ni aplikasi sains data ni sangat meluas dan sains data juga sangat berkait dengan kepintaran buatan. Ada kata-kata yang mengatakan bahawa sekarang ni kata-kata yang betul famous yang kita biasa dengar, data is the new gold ataupun data is the new oil. Kan, maknanya nak kata pentingnya data ni, harganya begitu mahal, ibaratkan seperti emas ataupun ibaratnya seperti minyak yang sangat-sangat penting bagi kita lah. Kan, dan banyak kita tengok dekat internet macam-macam data yang kita boleh proses kan. Okey, ini kaitan antara data dengan computer science dengan bisnes. Data science ni boleh dikatakan ataupun sains data ni boleh dikatakan menjangkaui, aplikasinya menjangkaui macam-macam bidang. Kan dia berasaskan pada matematik kan, tapi dia tidak terlalu theoretical macam matematik kan. Dia tidak terlalu sukar semacam matematik ni, dia agak fundamental, agak asas kan. Tapi dia lebih kepada aplikasi yang mana dia berkaitan dengan bisnes dan macam-macam lagi lah bidang-bidang aplikasi yang lain. Dan dia juga adalah salah satu cabang computer science. Terlibat juga macam mana kita nak membangunkan software dan sebagainya lah. Keistimewaan program kita, sebagaimana yang saya sebutkan seringkas tadi, kita telah merangka program ini satu program yang mesra industri lah, yang mana kita memastikan supaya kandungan kita ni selari dengan kehendak IR 4.0 yang kita kata sebagai revolusi industri keempat, yang memerlukan kemahiran AI dan sains data. Ini sangat-sangat selari dengan kehendak industri yang semasa, dan kita juga memberi peluang kepada para pelajar kita untuk mendapatkan sijil profesional, di mana sebahagian daripada kursus yang kita tawarkan dalam kurikulum kita ni adalah sama dengan kursus yang bakal diambil oleh adik-adik ini untuk mengambil sijil profesional. Sijil profesional ini sangat penting untuk menambahkan nilai kebolehpasaran adik-adik ini kan. Bila nak kerja, nampak nanti dalam sijil kita kata adik-adik akan dapat ditulis sebagai Microsoft Certified punya data scientist ke kan, sebagai AI punya expert kan. Kita juga bekerjasama dengan Huawei dan Alibaba. Ini semua antara industri yang terkenal pada masa sekarang ni, yang mana sangat-sangat beruntunglah kalau adik-adik dapat mengambil peluang untuk bersama dengan kami dan belajar, insya-Allah mendapatkan sijil profesional inilah. Dan tentunya peluang kerjaya ini sangat luas lah sebagaimana saya sebutkan tadi, dan kita akan cerita sedikit lah antara contoh-contoh kerjaya yang boleh adik-adik ini ambil lah. Kita ada 3 jenis kursus, insya-Allah kan. Yang pertamanya kursus yang berkaitan dengan asas teknologi maklumat lah kan, kursus yang berkaitan dengan pengaturcaraan, kursus yang berkaitan dengan asas-asas matematik kan, kursus berkaitan dengan pembangunan aplikasi dan sebagainya, dan kursus yang spesifik, yang khusus yang berkaitan dengan AI dan sains data.
Ini juga akan saya perkenalkan sekejap lagi, dan tentunya sebagai universiti yang unik, UMK ini berteraskan keusahawanan, kita juga menawarkan kursus-kursus keusahawanan dan kursus-kursus umum. Ini bagi siapa adik-adik yang di kalangan adik-adik yang mengambil bidang yang berkaitan dengan AI, maknanya kita ada dua aliran kan, kita sebutkan tadi pada tahun ketiga nanti bila adik-adik ambil pengajian ini pada tahun ketiga ni adik-adik akan diberikan peluang untuk belajar kursus yang spesifik yang khusus berkaitan dengan kepintaran buatan AI. Antaranya ialah evolutionary computing, computational intelligence. Ini semua kalau nak cerita dengan detail ni sangat banyak dan sangat menarik lah. Kan contohnya kalau computational intelligence ni dia berkaitan dengan macam mana kita nak belajar daripada alam, belajar daripada pokok, belajar daripada semut, belajar daripada burung, macam mana kita memanfaatkan kehebatan mereka ini untuk kita menyelesaikan macam-macam masalah dalam industri dan kehidupan kita. Ini practices artificial intelligence ni dia berkait dengan perkara-perkara semasa lah, macam-macam secara aplikasinya yang telah diimplementasi dalam industri yang boleh kita ambil yang berkaitan dengan kepintaran buatan. Ni juga machine learning ni salah satu daripada bidang yang penting dalam artificial intelligence lah. Dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai pembelajaran mesin. Ini sangat-sangat menarik sekarang ni, sangat banyak aplikasi dalam macam-macam permasalahan ataupun bidang kehidupan kita lah. Dan akhirnya kita akan menjadikan adik-adik ini dengan projek, melatih adik-adik ini dengan projek Capstone. Capstone ni dia nak melatih adik-adik ini supaya buat satu projek yang praktikal. Dia sangat-sangat praktikal di mana kita memberikan contoh-contoh masalah yang berkaitan dengan masalah industri yang semasa, dan adik-adik akan dilatih macam mana nak menyiapkan projek itulah. Ini juga adalah subjek yang berkaitan atau kursus berkaitan pula dengan sains data. Sains data ni macam saya sebutkan tadilah, adik-adik akan diberikan peluang untuk belajar tentang introduction to data science, kan? Data science yang saya sebutkan tadilah satu bidang yang melibatkan macam-macam bidang yang lain, dan kita juga akan berikan peluang pada adik-adik belajar tentang scientific visualization, practices big data, data mining yang tadi Ustaz sebut tadi, Dr. Wan tadi disebut sebagai Ustaz Wan tadi disebut apa? Data raya kan? Data mining ni data raya lah dalam bahasa Inggeris disebut sebagai data mining. Capstone project juga akan diberikan peluang kepada adik-adik untuk belajar. Dan program ini jelas telah diiktiraflah untuk memastikan menjamin adik-adik ini bakal keluar daripada UMK sebagai graduan yang terbukti kelayakannya dan sebagainya. Kita telah memastikan kurikulum kita ini mendapat iktirafan lah daripada MPA dan MBOT lah. Alhamdulillah. Jadi inilah yang saya sebutkan tadi lah antara kelebihan projek-projek ataupun kursus-kursus yang berkaitan dengan program kita lah. Jadi kebanyakan kursus-kursus yang kita tawarkan dalam kurikulum kita ini adalah kursus-kursus yang praktikal. Kita banyak menekankan kepada hands-on experience ataupun pengalaman-pengalaman yang praktikal, dan kita mengurangkan kebergantungan subjek-subjek yang kita tawar ini kepada peperiksaan ataupun pentaksiran akhir. Jadi kita kurangkan peratusan. Kalau adik-adik belajar kat universiti, kat sekolah, kebanyakannya peperiksaan akhir ini dia melibatkan mungkin 90% atau 100% daripada markah keseluruhan yang adik-adik kena dapat kan. Tapi kalau di universiti dan di dalam program yang kita tawarkan ini, kita mengurangkan peratusan akhir itu. Biasanya dalam 30% hingga 50% sahaja maksimum, dan kita banyak memberikan pendedahan kepada adik-adik untuk melakukan projek-projek yang ataupun kerja-kerja, tugasan-tugasan yang begitu praktikal yang kita sebut sebagai hands-on experience lah. Jadi tak perlulah bimbang untuk kita terlalu banyak fokus kepada exam oriented. Nanti bukan exam oriented, program kita ni sangat-sangat praktikal, alhamdulillah. Ini antara contoh kursus yang kita tawarkan pada tahun pertama dan tahun kedua lah. Tahun pertama dan tahun kedua ni banyak kursus yang kita tawarkan ni melibatkan asas-asas yang berkaitan dengan teknologi maklumat, selain daripada kursus-kursus umum dan kursus-kursus yang berkaitan dengan keusahawanan sebagai salah satu universiti istimewa ni, UMK ni dia berteraskan keusahawanan. Jadi kita banyak tawarkanlah pada tahun pertama dan tahun kedua, kita nampak di sini kan. Jadi adik-adik akan belajar juga contohnya asas keusahawanan, gelagat usahawanan dan sebagainya. Dan untuk khusus IT ni adalah yang asas ni kan, asas pengaturcaraan, struktur data, matematik distrik, keselamatan cyber. Ini satu kursus-kursus yang sangat menarik. Interaksi komputer manusia juga kursus yang sangat praktikal. Kita lihat macam mana kita dapat melahirkan ataupun membangunkan program-program yang sesuai lah dengan kita kan, sebagai asas untuk teknologi maklumat. Tahun kedua juga lebih kepada asas lagi, ada belajar pengkalan data, pembangunan aplikasi, internet pelbagai benda juga akan didedahkan pada tahun kedua. Ini juga salah satu bidang yang penting dalam IR 4.0, revolusi industri 4.0, internet pelbagai benda kan. Sebelum ni kita ada internet melibatkan komputer saja. Sekarang kita internet melibatkan semua benda, termasuk kamera, termasuk pengesan-pengesan ataupun sensors kan. Jadi pada tahun ketiga dan keempat barulah akan ada pengkhususan subjek itulah yang bergantung kepada aliran yang diambil. Kalau sains data, adik-adik akan ambil subjek yang berkaitan sains data lah, contoh praktis dalam data raya,
capstone, keusahawanan digital 2 dan sebagainya lah. Begitu juga untuk AI, adik-adik akan diberikan pada tahap 3 ke 4 ni kursus-kursus yang berkaitan, yang khusus yang berkaitan dengan kepintaran buatan lah. Antaranya pembelajaran mesin, kepintaran komputeran, kan, keusahawanan digital sama juga macam tadi. Dan juga pengkomputeran evolusi, yang dalam bahasa Melayu lah, dalam bahasa Inggeris evolutional computing. Inilah antara sebahagian daripada begitu banyak sebenarnya prospek kerjaya yang boleh adik-adik dapat insya-Allah selepas menamatkan pengajian lah di UMK. Antaranya usahawan digital, kan, sebagai pengatur cara. Pengatur cara ni bukan pengacara majlis, dia adalah programmer, programmer, jurutera perisian, analisis sistem, pentadbir bekalan data, banyak macam-macam yang boleh sebenarnya. Ini sebahagian lah, sebab tak muat nak letak semua ni, insya-Allah. Jadi sangat luas sebenarnya peluang pekerjaan bagi adik-adik yang mengambil jurusan pengajian inilah. Kalau dalam bidang sains data ni pula, antara peluang pekerjaan yang boleh disebutkan di sini ialah saintis data, penganalisis data, jurutera data, jurutera pembelajaran mesin, membangun platform sains data, arkitek data dan macam-macam, insya-Allah. Begitu juga dengan AI, antaranya ialah kerja yang sesuai sebagai AI, orang yang graduate daripada pengajian berkaitan dengan AI ni ialah mereka bentuk AI, mengatur cara AI, jurutera robotik, jurutera R&D, penanalisis data, macam-macam lah, insya-Allah. Jadi itulah sedikitlah penerangan mengenai program kita dan apakah peluang-peluang pekerjaan yang begitu cerah yang boleh adik-adik semua insya-Allah dapatkan nanti setelah tamat pengajian lah. Ini secara umum syarat kemasukan lah. Syarat A-nya begitu mudah saja, insya-Allah adik-adik boleh jika mendapat sekurang-kurangnya grade C dalam matematik ataupun dan juga bahasa Melayu lulus lah, bahasa Melayu lulus, dan begitu sejarah juga lulus, insya-Allah boleh. Dia punya syarat umum dia adalah dapat grade C dalam matematik dalam SPM, dan bagi bahasa Inggeris mendapat tahap 2 lah untuk MUAT. Syarat khas bergantunglah, kalau adik-adik ni daripada matrikulasi, dia kena dapat PNGK 2.0 saja. 2.0 ni separuh saja daripada 4 kan, insya-Allah. Sangat bolehlah untuk capai. Dan juga STPM, lulus STPM, kalau adik-adik daripada STPM maknanya lulus STPM lah, ataupun setara dengan sekurang-kurangnya grade C nilai grade mata pelajaran 2.0 kan. Begitu juga bagi lulusan diploma kan, dengan tahap mendapat PNGK untuk diploma ni 2.5 minimumnya lah. Jadi kalau adik-adik tak dapat grade C matematik dalam SPM, mungkin dapat rendah sikit, kita akan melihat grade matematik dalam peringkat yang lebih tinggi lah kan. Mungkin dalam STPM ada ambil matematik dan dapat grade C, jadi kita terimalah insya-Allah. Jadi itulah sedikit penerangan daripada saya, wakil daripada Jabatan Sains Data untuk adik-adik semua. Selamat datang ke UMK. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Prof. Okay, Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah, terima kasih TS Dr. Hadron Megani. Okey adik-adik, so kita ada artificial intelligence, data science yang boleh diterongkai di bawah program sarjana muda di teknologi maklumat di UMK. Jadi boleh intai-intai di UP Online pemilihan program. Okey, tanpa melanggar masa, kita ada special slot juga yang akan disampaikan oleh Dr. Afika tentang program baru kita yang dinamakan Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian. Jadi kita nak dengar bagaimana dan apa yang special program ini. Okey, dipersilakan Dr. Afika. Tak dengar tu, mute dah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Siti dan urusnya. Dah nampak ke slide? Slide nampak ke? Slide okey, kita tak berapa dengar Dr. Afika dekat sini. Okey. Slide okey, alright. Ada jelas tak suara? Okey, clear. Okey, clear. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih. Selamat datang adik-adik untuk program Jom Masuk IPT fasa kedua 2021. Jadi saya akan memberi sedikit penerangan dan menerangkan apakah wow factor ataupun tarikan utama daripada program ijazah Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian, atau nama manjanya juga di UMK kita panggil SEA lah. Okay. So seterusnya
Okey, ini adalah outline-nya. Okey, mengapa pilih kami, kemudian saya akan menerangkan sedikit berkenaan dengan syarat kemasukan, prospek kerjaya yang adik-adik semua bakal ceburi selepas berjaya menamatkan program ijazah sarjana muda ini. Kepakaran pensyarah yang ada di Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan di UMK yang akan menjadi pensyarah adik-adik lah kalau adik-adik memilih program ijazah perakaunan di UMK ini. Dan apakah contoh-contoh aktiviti mahasiswa perakaunan yang kami sama-sama lah pensyarah dan pelajar sedang lakukan dan telah lakukan di fakulti. Baik, okey, mengapa pilih kami? Okey, saya letak gambar-gambar senior-senior you all lah kalau adik-adik memilih UMK, okey, sebagai tempat pengajian adik-adik. Okey, program ini direka khas kepada mahasiswa yang berhasrat untuk memiliki ijazah perakaunan yang diiktiraf oleh MQA. Ini penting adik-adik, mesti diiktiraf MQA dan menyediakan laluan untuk menjadi akauntan bertauliah yang diiktiraf oleh SCCA dan MIPA. Okey, ini adalah kunci keistimewaan program ijazah sarjana muda perakaunan yang ditawarkan oleh UMK. Okey, kalau adik-adik cuba buat perbandingan lah ya. Okey, di UMK ini program ijazah perakaunan kita selarikan dengan keperluan di industri. Jadi di industri ini mereka syarikat-syarikat korporat memerlukan akauntan yang bertauliah kerana akauntan bertauliah ni tak cukup lagi di industri adik-adik. Okey, jadi untuk menjadi seorang akauntan bertauliah kita mesti diiktiraf oleh Badan Profesional Perakaunan. Jadi yang dua badan perakaunan yang sangat popular di Malaysia dan di global, di seluruh dunia, iaitu ACCA dan MICPA lah. Ini akan adik-adik bila berjaya diiktiraf oleh dua badan ini, di belakang nama adik-adik itu nanti akan ada title SCCA atau CPA atau dan beberapa title lagi lah yang ditawarkan oleh dua badan profesional ini. Okey, bukan sahaja adik-adik akan dapat segulung ijazah sarjana muda, tetapi juga program ini menyediakan laluan profesional kepada adik-adik. Okey, seterusnya mahasiswa dilengkapi ilmu keusahawanan yang memberi mereka kemahiran untuk mewujudkan pasaran kerja dalam industri. Fakulti UMK sepakat dalam memastikan mahasiswa diterapkan dengan nilai dan ciri-ciri keusahawanan dalam dirilah. Maksudnya inilah keistimewaan bila adik-adik memilih memilih ijazah sarjana, membuat ijazah sarjana muda perakaunan di UMK, kerana bukan sahaja adik-adik pakar dalam bidang perakaunan semata-mata, malah adik-adik akan diterapkan dan akan belajar untuk jadi seorang usahawan. Jadi adik-adik diberi lebih peluang bila sudah bergraduan nanti, kalau tidak bekerja dengan mana-mana syarikat atau kerajaan dan sebagainya, adik-adik boleh jadi job creator, boleh jadi usahawan. Okey. Penggunaan kurikulum dari Badan Profesional SCCA dan MIPA dalam struktur program memenuhi keperluan dan kehendak industri, menjadikan para graduan lebih mesra pasaran kerja dan relevan. Jadi yang saya terangkan kepada adik-adik tadi bukanlah perkata janji kosong sajalah. Kerana UMK benar-benar kami berbincang secara rapat dan dengan dua badan profesional ini, so dengan cara kami terapkan silibus atau modul yang ditawarkan oleh SCCA dan MIPA di industri ini ke dalam modul ijazah sarjana muda perakaunan yang bakal adik-adik belajarlah di UMK. Okey, jadi kita memang dah ada MOU dengan SCCA dan sebagainya lah. Okey, seterusnya
apa sepatutnya anda perlu buat untuk jadi accountant profesional. Okey, jadi tadi saya dah beritahu secara general lah. Adik-adik perlu menjadi member ataupun ahli kepada salah satu ataupun kedua-dua lah badan profesional ini untuk jadi seorang accountant yang profesional, accountant bertauliah. Jadi kalau di SCCA, okey, adik-adik akan mendaftar dengan SCCA contohnya ya. Ada 13 modul paper ya, ditambah dengan satu modul etika, paper etika, ethics, dan 3 tahun pengalaman industri yang adik-adik perlu penuhi untuk jadi seorang accountant profesional yang berdaftar dengan SCCA. Manakala dengan MICPA ada 9 modul dan 3 tahun pengalaman industri. Okey, bila adik-adik berada dalam memilih UMK, Ijazah Sarjana Muda Perakaunan di UMK, okey, modul-modul yang asas akan diberi pengecualian. Okey, kami dalam usaha mendapatkan pengecualian itu kepada adik-adik. Okey, jadi dan setahun latihan industri di tempat majikan ataupun kita panggil approved employer yang telah disenaraikan oleh SCCA dan MIPA akan dikira daripada 3 tahun yang diperlukan ini. Jadi adik-adik hanya perlu ambil hanya sedikit sahaja paper lagi ataupun modul lagi daripada yang mana-mana channel yang adik pilih ni, SCCA ataupun MIPA. Dan memenuhi lagi baki pengalaman lah, maksudnya lagi 2 tahun lah. Okay. Jadi tempoh pengajian Ijazah Sarjana Muda Perakaunan ataupun SAA ini ialah secara keseluruhannya 4 tahun. Okay, di UMK 4 tahun. Tetapi 4 tahun dipecahkan kepada 2, 3 tahun di universiti dan 1 tahun di industri. Jadi 1 tahun di industri inilah yang saya terangkan tadi, yang akan dikira sebagai 3 tahun di dalam 3 tahun pengalaman untuk adik-adik menjadi member kepada ahli kepada Badan Profesional Perakaunan. Okey, peluang mengikut modul SCCA MIPA semasa dalam tempoh pengajian SAA, betul? Kita dah terapkan dalam kurikulum kita. Selepas tamat SAA, hanya baki 2 modul SCCA dan 3 modul MIPA sahaja diperlukan. Jadi sepanjang 3 tahun adik-adik di universiti ni, di UMK ni, kita akan selaraskan dengan modul-modul lain lah, modul asas daripada kedua-dua badan profesional. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah syarat kemasukan untuk adik-adik memilih program ini. Bagi kemasukan daripada STPM, adik-adik perlu mendapat PNGK 3.0 dan mendapat sekurang-kurangnya grade B pada peringkat STPM dalam mana-mana 2 mata pelajaran berikutlah. Kalau adik-adik daripada aliran sastra, jadi perakaunan, ekonomi, matematik moden, matematik tambahan. Okay. Kalau daripada aliran sains, fizik, kimia, bio. Okay. Daripada kemasukan STAM pula, minimum adik perlu lulus STAM dengan grade jayid. Jayid ni baik dan kredit matematik. Okey. Untuk diploma, daripada diploma mendapat PNGK 3, okey, daripada diploma perakaunan ataupun diploma sistem maklumat perakaunan, atau kalau daripada diploma perakaunan sistem maklumat perakaunan dengan pengalaman bekerja selama 2 tahun dalam bidang perakaunan dan keuangan, hanya perlukan minimum PNGK 2.5 sahaja. Ataupun diploma dari bidang lain berkaitan dengan perakaunan, iaitu ekonomi, perniagaan, perbankan, pengurusan, okey, dengan mendapat grade B ataupun 3 untuk subjek asas perakaunan, memerlukan 3.5 minimum pointer untuk layak memohon program SAA ini. Bagi adik-adik dari aliran matrikulasi asasi setaraf, okey, minimum PNGK adalah 3 dan mendapat sekurang-kurangnya grade B 3
pada peringkat matrikulasi atau asasi dalam mata pelajaran matematik dan mana-mana dua mata pelajaran berikutlah. Perakaunan, ekonomi, pengurusan perniagaan, fizik, kimia, bio. Okey. Nah, cuma setakat ini jika adik-adik tak pasti sama ada adik layak atau tidak, saya menasihatkan adik-adik cuba mohon dahulu. Kita akan tengok. Okey. Seterusnya prospek kerjaya. Okey, kalau adik-adik boleh lihat selepas adik-adik bergraduan, okey, graduan dalam bidang perakaunan ni boleh pergi ke mana-mana industri sebenarnya. Baru-baru ni kita dapat dengar apa ni, pelajar-pelajar perakaunan SAA di UMK dapat dengar perkongsian lah daripada CEO Badan Profesional MICPA. Okey, graduan perakaunan ni di industri mereka menganggap sebagai business partner, okey, partner perniagaan. Jadi bukan sahaja kita fokus dalam bidang kita, tapi kita juga boleh jadi leader ataupun thinker dalam sesebuah organisasi. Okey. Selain daripada tu, adik-adik boleh jadi pensyarah, okey, macam saya, okey, forensik keuangan, perunding cukai, okey, bendahari dalam bidang pentadbiran, CFO, pengurus, perancang keuangan, COO, okey, pegawai keuangan, juru audit dalam, luar, okey, dan sebagainya. Selain daripada itu, usahawan lah ya. Baik, okey, ini adalah laman web Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan UMK, di mana dalam website ini adik-adik boleh dapatkan maklumat lebih lanjut berkenaan dengan program SAA ini. Jadi kalau adik-adik nak tahu lebih lagi ataupun terlepas mana-mana perkongsian daripada saya ni, adik-adik boleh masuk ke dalam laman web FKP ni di bawah UMK ni kan. Okey, boleh search lagi lah banyak informasi seperti struktur program, struktur yuran dan sebagainya. Okey. Okey, ini adalah Zoom lagi spesifik kepada program perakaunan, okey, dalam website FKP . Alright. Okey, untuk pengetahuan adik-adik, kita ada 8 orang pensyarah, okey, kepakaran pensyarah dalam bidang perakaunan di di UMK setakat ni. Maafkan saya, 9 orang kita dah ada pensyarah kita yang baru balik daripada PhD, okey. Jadi kepakaran pensyarah dalam program perakaunan ni diketuai oleh Dr. Nazirah lah sekarang ni. Okay, sebagai ketua program ataupun koordinator program ya. Dr. Nazirah pakar dalam bidang percukaian. Jadi bila adik-adik memilih untuk belajar dalam program SAA, okey, bila masuk subjek cukai di semester kelima kalau tak silap saya, okey, Dr. Nazirah lah pensyarah adik-adik. Okey. Saya sendiri dalam subjek ataupun dalam modul perakaunan pengurusan, manajemen accounting. Okey. Sorry Dr. Afika, kita dah nak habis masa, boleh kita boleh sikit lah. Boleh Prof. Okey, dan seterusnya lah. Okey, so adik-adik boleh kalau nak tahu lebih lanjut, semua ni ada dalam website UMK. Okey. Okey, seterusnya ini adalah contoh-contoh aktiviti aktiviti yang pelajar dan pensyarah kita buat sepanjang batch pertama ni masuk. So adik-adik yang akan masuk ni akan jadi batch kedua. Okey, akan jadi anak kedua kami lah. Okey, ini adalah contoh-contoh ataupun antara senior adik-adik lah kalau adik-adik memilih untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang perakaunan di UMK. Saya rasa setakat itu saja Prof. Maaf ambil masa yang lama. Okey, tak apa. Terima kasih Dr. Mika. Okay, alhamdulillah so adik-adik telah dengar tentang program perakaunan kita. Jadi boleh lihat-lihat di UP Online. Jadi insya-Allah sekali lagi terima kasih kepada semua yang bersama kami di platform UMK Virtual. Jom masuk
IPT 2021 fasa 2. Jadi kita menyuruhlah semua adik-adik pilihlah UMK jadi pilihan utama, dan kami menanti adik-adik di sini. Jadi insya-Allah sebagai penutup kita akan layarkan video UMK. Jadi kita sudahilah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On-kan semua. On-kan semua. Universiti Malaysia Kelantan UMK adalah universiti berteraskan keusahawanan. Kami ingin membawa aspirasi kerajaan yang mahukan generasi muda bukan sahaja berpendidikan tinggi tetapi juga berjiwa usaha. Universiti Malaysia Kelantan UMK adalah universiti keusahawanan nombor 1 di Malaysia dan bercita-cita menjadi salah satu yang terbaik di kerajaan yang mahukan generasi muda. Ini adalah selaras dengan dasar keusahawanan mereka yang ingin menjadikan Malaysia sebagai negara UMK adalah keusahawanan nombor 1 di Malaysia. Menurut visi dan bercita-cita UMK salah satu yang terbaik di universiti yang mahukan dalam ekosistem keusahaan adalah selaras dengan dasar keusahawanan mereka yang ingin menjadikan ekosistem ini merangkumi 9 program yang disokong oleh institusi dan menurut pembangunan yang dilaksanakan oleh asosiasi universiti yang asaskan dalam ekosistem keusahaan adalah selaras dengan dasar keusahawanan mereka yang ingin menjadikan ekosistem ini merangkumi 9 program yang disokong oleh asosiasi dan menurut pembangunan yang dilaksanakan oleh asosiasi sebagai universiti awam Malaysia yang segar dan asas keusahawanan ekosistem ini dengan melaksanakan ekosistem ini bersama dengan asosiasi keusahawanan UMK. UMK memiliki 3 pusat keusahawanan lain pusat pembangunan dan pendidikan keusahawanan CPED dengan melaksanakan ekosistem keusahawanan kecil dan sederhana dan pusat pendidikan dan inovasi keusahawanan global pusat pembangunan dan pendidikan keusahawanan keusahawanan dan perniagaan yang melalui sektor ini telah berjaya dan mengembangkan jaringan keusahawanan kolaborasi seperti inovasi UMK Majlis Penasihat Keusahawanan dan dengan bantuan inovasi dan perkosok panduan yang berkaitan dengan telah berjaya dan bersifat keusahawanan kolaborasi dari aspek akademik UMK menawarkan 29 program sarjana media dan 16 program postgraduasi dalam bidang perniagaan penulisan, pelancongan dan hospitality, sains dan teknologi, sektor pendidikan aspek akademik. Universiti disentiasa mengadakan sarjana negara dan pembelajaran dalam program mahasiswa bagi dalam sektor negara secara kreatif dan hospitality dan mengadakan integrasi pendidikan aspek akademik. Universiti disentiasa mengadakan sarjana negara dan pembelajaran dan UMK dalam sektor negara pembelajaran sosial ekonomi untuk menjadi pembelajaran atau